Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, hampir tengah hari. Assalamualaikum Puan Maria, Puan Noridayu, Puan Siti Aziati, Puan Azura, Puan Intan. Okay, so kita untuk pagi ni, sebab dah lama saya tak live kan. Macam dah lama saya tak live saya rasa. Minggu lepas saya tak ada di sini, tak ada di Bangi, di Selangor lah basically. And then itulah kan, macam-macam sekarang ni macam-macam kan, anak tak sihat ke apa kan. So ni baru masuk office. Okay, so pertama sekali, okay, sebelum saya start sharing hari ni, saya nak share berkenaan sebenarnya kan, kalau anak ni mengalami delay ataupun lambat bercakap lah kan, masalah lambat bercakap, actually apa-apa sahaja kemahiran sebenarnya, apa-apa sahaja kemahiran, dia apa yang sebenarnya anak-anak yang delay ni perlu. Adakah mereka perlu mainan? Adakah mereka perlukan apa tu contohnya bahan equipment kan, terapi, adakah mereka perlu semua benda tu? Kan, so kita nak tengok sebenarnya prioriti keperluan untuk anak-anak yang delay ni, lambat speech delay, ada speech delay apa dia. Sebab yang ini saya nampak berdasarkan daripada sebenarnya kalau kita tengok zaman dulu-dulu dengan zaman sekarang, mungkin cara kita punya lifestyle kita berbeza, lifestyle dulu-dulu mungkin berbeza. Tapi saya nak ceritanya kat sini adalah sebenarnya kalau anak speech delay ni, apa sebenarnya yang mereka paling perlukan, yang kita kena bagi yang ini yang banyak. Berbanding ada yang perlu tapi tak berapa perlu sangat, apa yang lebih perlu. Okay, sebelum saya start, saya nak ucapkan takziah dan mendoakan supaya dipermudahkan urusan bagi mereka-mereka yang menghadapi musibah banjir kan. Ada ke kat sini yang join live ni ikutlah kan. Tak tahu, mungkin anda juga adalah orang-orang yang terkena banjir juga, yang terlibat juga dalam banjir. Saya alhamdulillah, saya di office dan juga rumah alhamdulillah tak ada terkena banjir. Okay, tapi mungkin ada yang dekat sini ataupun mungkin tak boleh nak join lah, mungkin masalah line ke apa, tapi saya mengucapkan takziah dan semoga dan mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, semoga insyaAllah daripada ujian yang anda dapat, daripada musibah ini, anda akan dapat sesuatu pulangan yang lebih baik lagi insyaAllah. Okay, so saya nak bagi tiga perkara yang sebenarnya anak yang speech delay ni sangat-sangat perlu. Yang inilah sebenarnya kalau kita nampak anak mengalami masalah delay, yang inilah yang kita kena bagi dengan sangat banyak pada anak ni, sangat banyak. Kena bagi dengan sangat banyak pada diorang. Okay, alright, so adakah sudah ready? Mari kita tengok siapa yang ada. Dah ready ke nak ni? Ada ke yang terlibat juga banjir kat dalam ni? Yang sekarang tengah live ni. tengah live pula, saya lah tengah live tu, yang tengah join live ni. Ada ke yang terlibat banjir ataupun ada mungkin ahli keluarga yang terkena juga banjir mungkin. Saya alhamdulillah lah, family saya sendiri masing-masing tak ada yang terlibat banjir. Okay. Tiba macam senyap kan, ada orang tak ada ni. Saya risau takut connection saya putus. Kan tiba-tiba macam tak ada orang, tiba-tiba sunyi. Okay, so benda pertama, apa yang anak-anak speech delay ni adalah sangat perlu. Bila kita nampak okay, ada kelewatan ni, maksud dia sepatutnya pada usia tertentu anak ada dapat skill tertentu. Mungkin ada yang baru join ke kat dalam ni, ada first time join live, mungkin ada yang masih tercari-cari lagi sebenarnya delay tu apa maksud dia, macam mana kita nak kata anak tu delay. Kan, so delay ni maksudnya speech delay ataupun lambat bercakap ni adalah anak-anak yang sepatutnya pada usia tertentu dia dah dapat kemahiran tertentu tapi dia belum dapat. Macam tu.
Tak kisah umur dia berapa, tak kisah umur berapa kita sedar. Dia sedang mendengar Okey. Contoh kita kata okey anak 2 tahun. Contoh dia bagi simple macam ni, anak 2 tahun. Anak 2 tahun patutnya dah boleh mula kalau kita kita bercerita tentang, kita cakap tentang apa yang patut dia cakap. Kan. Contoh 2 tahun sepatutnya dah boleh buat ayat 2 patah perkataan. Kita dah boleh dengar dah dia sebut 2 patah perkataan. Contoh macam nak susu ke, mama ni ke, mama tu ke, ataupun cat buat cat comel ke, contohlah any gabungan, sebarang gabungan perkataan dia membentuk ayat, sebarang gabungan. Kan gabungan tu tak tepat ke terbalik ke tak kisah, asalkan bergabung. Itu maksudnya ayat 2 patah perkataan yang anak keluarkan pada usia 2 tahun. Jadi contoh kalau anak ni tadi dah usia 2 tahun tapi kita tengok tak ada lagi lah ayat dia. Dia belum boleh buat ayat lagi. Baru cakap sepatah-sepatah. Kan baru sikit je vocab dia. Mungkin kata kalau 2 tahun minimum vocab yang anak tu dah kena sebut, perkataan yang anak dah kena sebut dalam lebih kurang plus minus 50 lebih lah, 50 ke atas. Okay, jadi kalau kita tengok anak dia 2 tahun tadi ni, belum lagi lah, dia baru sebut dalam 10 perkataan. Contoh, 2 tahun baru sebut dalam 10 perkataan. So kalau macam itu dikira delay sebab dia tidak mencapai tahap yang sepatutnya dicapai. Sebab yang ini dia bukannya sikap ke apa, kita tengok kepada kemahiran. Dia macam seolah-olah anak berjalan lah kan. Kita kata anak biasanya mula berjalan umur setahun. Biasanya, tapi ada anak yang kadang setahun 2, setahun 3 baru jalan. Dia lambat sikit. Ada yang awal 8 bulan, 10 bulan dah berjalan. Kan ada yang ni, tapi dia ada satu limit. Dia ada perkembangan kanak-kanak ni, dia ada satu limit yang mana bila sampai limit tu, kalau anak masih belum capai, kita patut risaukan dan patut check. Contoh saya kata macam berjalan tadi tu, kalau let's say setahun tak jalan lagi, kita macam okey lagi kan, okey dah boleh bangun. Setahun 2, okey, setahun 2 tak jalan lagi, okey dah boleh meniti, pegang kat dinding, okey, tapi tak boleh berjalan independently. Tapi kalau let's say lepas setahun setengah, kan lepas tahun setengah masih lagi tak boleh berjalan, itu kita risau kan, kenapa dah setahun 7 ni tak boleh berjalan sendiri lagi ni. So kita pun pergi check. Sama juga dengan bahasa, setiap usia anak tu dia ada apa yang patut dia dapat. 3 tahun ada benda yang dia patut dapat, okay, level dia sepatut macam mana. 4 tahun ada level yang sepatutnya dicapai. Jadi kalau anak tak capai, dia bukan tak cakap langsung pun kadang tu, okay, bercakap tapi tak capai, itu pun dikira sebagai delay juga. Okay. Alright. Okay, so kita nak tengok apa sebenarnya yang anak-anak ni perlu. Kalau kita nampak anak ni okey lambat lah, macam delay, ataupun mungkin ada yang dah diagnose, ataupun mungkin ada yang belum diagnose, tak tahu lagi pun apa masalah, tapi nampak anak ni kenapa tak sama macam anak-anak yang lain. Contohnya lambat sikit, anak lain 2 tahun tu dah banyak dah cakap, tapi yang ni tak cakap lagi, macam tu contoh. So apa yang mereka perlukan, yang pertama sekali, mungkin ada yang terfikirlah, mungkin perlukan terapi, mungkin perlukan pergi beli toys tertentu, mungkin ada yang perlukan nak beli makanan apa ke, nak kena beli ni untuk anak delay lambat bercakap ni, contohlah kan, mungkin ada terfikir macam tu. Okay, so apa yang mereka perlu adalah yang pertama sekali input bahasa. Input bahasa ini yang mereka perlu. Input bahasa ni maksudnya apa? Input bahasa ini adalah bahasa ataupun perkataan yang kita cakapkan pada dia. Input yang kita beri pada dia untuk dia dapat, untuk dia faham. Okay, untuk dia faham. Right. So input bahasa tu apa benda? Dia macam ni tau. Anak-anak biasa dia akan sebut apa yang dia paling kerap dengar dan paling kerap diulang-ulang dia dengar. Itu anak akan sebut. Jadi kalau anak tengok sekarang ni apa perkataan yang anak dah sebut, kalau belum bercakap lagi, okey, tak apa. Maksudnya input dia kurang lagi, kena bagi input lebih lagi. Tapi kalau yang dah bercakap, kalau yang dah sebut perkataan, so apa yang anak anda cakap sekarang itu adalah perkataan yang memang dia kerap dengar. Tak percaya, cuba check. Ada tak perkataan yang anda tak pernah ajar dia tapi tiba-tiba dia dapat, dia sebut? Ataupun anda rasa tak pernah dengar lah, dia tak pernah dengar pun perkataan ni. Dia tak pernah dengar perkataan tu di mana-mana. Kalau bukan daripada mulut kita, mungkin daripada tempat lain, daripada orang lain, daripada video, daripada mana. Contoh. Kan? So mesti dia dapat perkataan tu somewhere. So perkataan tu yang dia dapat itu adalah perkataan yang memang banyak kali dia dengar dan dia akan dapat dan dia akan sebut, sebab itu adalah perkataan yang dia ingat.
Kan. So maksudnya sekarang ni anda tengok, okay, tengok apa vocab yang anak ada, itulah perkataan yang dia selalu nak jadi. Dia kena ingat satu, yang ni saya nak bagi tahu. Okay, so sekarang ni ramai kita nak anak kita ni bila boleh bersembang kan, dia bukan hanya boleh cakap. Kalau saya perasan kalau anak boleh cakap tapi dia bercakap seorang-seorang, risau juga. Parents akan risau. Mula-mula tu okey. Mula-mula okey, oh dia boleh sebut lah. Kan mula-mula okey. Tapi lama sikit, kenapa anak ni tak sembang aku kenapa anak ni tak sembang ni tapi cakap boleh. Tengok benda boleh sebut. Tengok kat video semua boleh sebut, tapi dengan kita sebagai orang parents dia, kita yang duduk dengan dia ni, dia tak datang bersembang pun, tak cakap pun nak apa. Kita tak ada cerita benda kat kita, tak bersembang dengan kita. Mula-mula tu okey, tapi bila kita perasan macam tu, saya perasan ramai parents dia akan start macam okey, anak ni boleh sebut tapi kenapa tak sembang? Okey. Boleh sebut macam-macam tapi kenapa tak sembang? So anda kena tengok yang macam-macam tu, adakah itu vocab untuk dia bersembang? Adakah vocab apa tu maksudnya yang dia ada sekarang tu boleh tak digunakan untuk sembangan kita? Maksudnya apa yang dia sebut tu apa yang dia ada. Apa yang anak sebut itu vocab yang dia ada dekat dalam ni. Apa yang dia ada di dalam dia punya mind, dia simpan apa yang dia simpan. Okay, jadi kalau lah let's say kita nak anak tu bersembang kita, bercakap dengan kita, berkomunikasi dengan kita. So kita kena ajar perkataan-perkataan, kita kena masukkan input-input yang dia nak guna untuk sembangan kita, yang dia perlu guna untuk sembangan kita. Macam contohlah, saya bagi contoh kan. Mungkin ada anak yang dah kenal nombor, mungkin ada anak yang dah kenal color, mungkin ada anak yang dah kenal huruf, ABC, alfabet dah kenal. Sebab memang saya yakin sebab dia memang banyak kali dengar benda tu, sebab tu dia boleh ingat. Sebab tu dia boleh ingat dan boleh sebut sebab dia dah banyak kali dengar benda tu. Berulang-ulang kali dan everyday mungkin dia fokus kepada yang itu. Tapi untuk bersembang kita, vocab dia berbeza. Dia tak boleh pakai nombor nak bersembang dengan kita. Dia tak boleh pakai alfabet untuk bersembang dengan kita. Nak minta makan, nak bagi tahu apa yang jadi dekat dia, nak bagi tahu dia main apa, nak bagi tahu dia nak apa. Okay, perkataan yang dia nak kena sebut tu bukan alfabet. Perkataan dia nak kena sebut tu bukan nombor. Jadi dia tak boleh nak guna pun apa yang dia dah ada untuk berbual dengan kita. So end up kita kata, kita nampak anak ni tadi tak boleh bersembang dengan kita. Adakah dia memang tak boleh bersembang ataupun tak reti bersembang ataupun vocab dia yang tak ada? Dia nak sembang tak reti. Macam contoh kita pergi, kita jumpa orang yang kita pun tak tahu bahasa dia, kita pun tak faham. Contohlah kita pergi satu tempat, satu pulau, yang kat situ ada penduduk pulau yang bercakap dalam bahasa sendiri yang kita tak faham pun apa satu habuk yang dia cakap. So adakah kita boleh pergi bersembang dengan orang tu? Definitely tak boleh sebab kita tak ada vocab dia. Tak ada vocab bahasa itu. So, sama juga dengan anak tadi, dia ada vocab tertentu. Vocab nombor, vocab huruf, vocab color. Tapi dia tak ada vocab yang nak kena bersembang kita ni, nak minta apa. Macam mana nak minta. Nak bagi tahu ni kaki sakit. Dia tahu tak sakit tu apa. Dia ada tak lagi vocab tu maksud saya. Okay, so input tu yang penting. Jadi kena ingat tahu input ni sebenarnya apa yang perlu untuk anak yang lambat bercakap adalah bahasa dia, bukan bahasa, perkataan-perkataannya adalah bukan alfabet, bukan nombor, bukan tak perlu lagi color, shape yang tu kemudian. Nak ajar sekarang boleh ajar tapi dia tak penting sangat lagi untuk level sekarang. Okay. Untuk level yang baru nak bercakap ataupun sikit-sikit baru nak banyakkan vocab, apa yang kita kena bagi adalah yang pertama, kita kena kenalkan ataupun kita kena tambah input pada benda-benda ataupun benda lah kata nama. Maksudnya kata nama ni objek-objek, orang-orang, tempat-tempat yang memang familiar yang anak tu akan selalu tengok setiap hari. Selalu, kalau barang apa yang dia selalu guna setiap hari. Yang ni penting untuk dia tahu dan boleh sebut. Okay, orang kalau orang siapa yang duduk dengan dia, mama, papa, kalau ada nenek, kakak, semua tu, itu adalah orang-orang yang penting untuk dia tahu nama dan boleh sebut. Yang ni kena ajar berulang kali. Yang ini kena ajar berulang kali. Bukan ajar ABC berulang kali, bukan. Okay, sebab benda yang anak tu akan sebut dengan cepat. Maksudnya dia akan sebut dulu adalah benda yang paling kerap dia dengar dan paling kerap kita introduce. Okay. So yang ketiga adalah perbuatan, ni penting. Ini susunan dia tahu saya bagi ni.
Okay, kata nama ni objek-objek yang dia biasa pakai. Make sure you kenalkan sebanyak mungkin. Baju, seluar, kalau dia pakai topi, kenalkan topi. Kalau mainan dia apa mainan-mainan dia tu apa nama dia, sebab everyday dia main. Makanan apa nama-nama makanan yang dia makan. Apa barang-barang yang dia selalu guna untuk makan. Okay, apakah makanan-makanan yang dia suka. Okay, itu satu. Objek-objek di sekeliling rumah. Objek-objek yang dia selalu nampak, pintu, tingkap. Kan contoh. Okay, meja kerusi yang dia selalu tengok, selalu guna, yang selalu pegang, yang selalu sentuh, sangat penting untuk dia tahu. Sebab itu adalah benda yang everyday dia guna. Everyday yang dia nak kena, nanti bila dia nak cerita pasal benda-benda yang dia selalu guna lah. Takkan dia cerita benda yang dia tak pernah tahu kan. Tak pernah tengok. Vocab kita panggil sebagai frequent. Frequent vocab maksudnya vocab yang familiar. Familiar vocab. Okay. Jadi yang kedua tadi orang, okay. Yang ketiga tempat, dapur, bilik air. Boleh je cakap ni dapur, kita kat dapur ni. So dia tahu tempat tu nama dapur. Dia ni kat bilik, sana tu bilik. Kena tunjuk kat dia sana tu bilik. Tunjuk tu bilik, bagi tahu tu bilik. Macam tu je cara dia. Tunjuk bagi tahu. Itu bagi input. Bagi tahu. Kisah dia bagi tahu, okay. Dia bagi tahu dekat dia. And then jom kita mandi kat bilik air ni, bilik air. Ni kat bilik air, bagi tahu tempat tu nama dia bilik air. Contoh tempat ni nama dia toilet. Kan tempat yang familiar. So dia kena faham. Dia kena faham dulu untuk dia sebut dan guna. Right. Tu tempat. And then orang-orang lah, orang-orang siapa yang penting yang berada di sekeliling dia. Yang seterusnya adalah perbuatan. Okay, perbuatan. Apa perbuatan yang dia selalu buat setiap hari? Adakah kita bagi tahu dia nama-nama perbuatan dia buat tu? Benar tak kita bagi tahu tak perbuatan-perbuatan yang dia buat tu? Ambil, letak, bagi. Kita cakapkan tak dekat dia. Kita cakapkan untuk dia faham tak? Maksudnya kita cakap tu untuk dia faham perbuatan tu nama apa. Dia bukan hanya sekadar untuk dia boleh buat arahan kita, bukan. Kita cakap benda tu, kita nak make sure dia faham setiap perkataan tu apa maksud dia. Contoh buang, faham tak buang tu macam mana? Dia faham tak buang tu perbuatan yang mana satu? Lompat perbuatan yang macam mana? Makan perbuatan yang macam mana? Minum perbuatan yang macam mana? Buka macam mana? Tutup macam mana? Kena bagi tahu. Okay. And then apa lagi? Tidur. Apa lagi perbuatan-perbuatan yang biasa anak ni buat setiap hari? Kan kadang-kadang buka, tutup. Sebab kalau buka, tutup tak tahu, macam mana dia nak minta kat kita untuk bukakan sesuatu? Kalau dia tak faham perkataan buka, tutup tadi, macam mana dia nak suruh kita tolong dia bukakan bekas sebab dia tak ada vocab tu. Tu maksud saya. Okey, apa lagi yang dia selalu buat? Tempek, tampal contohnya, gaul ke, cedok ke, tuang ke, buka baik ke, apa contohlah, any perbuatan. Sebarang bentuk perbuatan kita kena bagi tahu. Even simpan, kan, tutup, tekan, picit, contoh tonyoh ke, tak kisah apa-apa sahaja yang vocab yang kita guna tahu. Anda tak perlu fikir, apa benda yang nak sebut masa ni. Apa sahaja yang anda guna itulah yang kita kena ajar anak. Apa perkataan yang kita guna, dialek macam mana yang kita guna, bentuk kita sebutan macam mana, itulah yang kita kena ajar anak tu. Ini yang first, awal kan. Bagi tahu, banyakkan bagi tahu. Itu kunci dia. Jangan asyik setiap kali sebut nak suruh anak ikut balik. Jangan, tak perlu. Tak perlu. Okay, tak perlu. Maksudnya tak perlu setiap kali kita sebut benda anak-anak kena ikut balik. Tak perlu. You just bagi tahu je. Buat benda ni banyak-banyak. Bagi tahu je. Kalau masa apa saja duduk dekat apa tu? Duduk dekat depan, contohlah kan nak buka TV. Ni remote dia. Bagi tahu nama objek tu remote. Apa yang kita buat dengan remote? Apa perbuatan yang kita buat dengan remote? Bagi tahu juga. Ni adik tekan, tekan butang. Tekan. 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 Itu adalah vocab. Perbuatan tekan tu. Kan? Taklah kita cakap 1, 2, tak baca pula 1, 2, 3 dekat nombor tu. Boleh lah, tapi yang itu tak perlu fokus dulu. Sebab kan, fokus dulu perbuatan tu. Perbuatan apa yang kita buat. Sebab yang ini paling ramai saya rasa yang kita tak tertinggal nak ajar. Kita rasa bila nak ajar anak bercakap ni penting. Dia macam dia boleh, nanti dia boleh dapat sendiri. Sebab tak tahu, dia kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu ni tekan, ni tekan. Tekan remote tu, masa tekan tu cakap tekan. So kita tengah bagi tahu nama perbuatan yang kita tengah buat gitu-gitu tu namanya itu. Push, pull lah. Tak kisah nak pakai bahasa apa, pakailah. Okay. Kan nak ingat bila ulang perkataan sebanyak 200. Bukan 200, sebenarnya 2000. 2000. Untuk dia faham dan dia ingat. Kan. Okay, tu yang pertama, input.
kena dapat apa yang mereka perlu adalah yang pertama input. Input yang betul. Dia bukan hanya sekadar input. Saya saja tahu input yang betul. Input yang betul apa yang tadi saya cerita tu. Yang inilah kita kena make sure anak tu berulang-ulang kali dengar, berulang-ulang kali sebagaimana kita tengok dia dapat dah kan. Mungkin dah ada beberapa perkataan dia dah sebut. Macam mana dia boleh dapat benda tu lah. Sebab ramai tanya saya, anak saya boleh je cakap ABC semua boleh. Tapi kenapa yang perkataan macam tak ada? Cuba tengok balik berapa frekuensi tu maksud berapa kali, berapa kerap anak tadi dengar ABC dan 1, 2, 3 tadi, berapa kerap. Jadi mana sumber dia tak kisah, tahu. Sumber tu mungkin can be daripada video, even kita sendiri pun adalah sumber, even dekat taskar tadika dia pun adalah sumber input. Tapi sumber input yang input yang dia dapat tu, adakah itu input yang dia boleh gunakan untuk bersembang dengan kita? Input berbual, input buat bahasa, berbual, untuk berbual. Input untuk apa tu, input vocab untuk membaca, untuk mengira tu lain. Yang saya cerita sekarang ni input untuk berbual. Jadi kita tak nak nanti anda confuse kenapa anak ni macam anak saya boleh sebut je. Kan ramai yang cakap macam boleh ni dengar ABC 1, 3 boleh sebut, tapi kenapa perkataan lain tak ada. Dia tak ada pun cerita kaki dia sakit kat kita. Tak ada pun dia bagi tahu kalau tengah baca ni, Amah ni cat. Tak ada pun dia memberi tahu. Tak ada pula tanya soalan, Amah apa? Kan. Mana? Dia tanya kita contoh. So tanya soalan tak ada, jawab soalan pun tak reti, dia nak menceritakan sesuatu, memberi tahu sesuatu dekat kita pun tak reti. Kenapa? Sebab vocab yang nak digunakan untuk bagi tahu, vocab yang nak digunakan untuk bertanya, vocab yang nak digunakan untuk menjawab soalan kita tu mungkin dia tak ada. Dan mungkin dia tak kerap dengar. Tu satu. Dia kerap dengar, mungkin dengar. Kalau kita cakap bebe-bebe dia dengar lah, tapi dia tak dapat sebiji-sebiji. Sebiji-sebiji. Dia kata sebiji-sebiji. So kita kena make sure dia dapat sebiji-sebiji tu. Jom. Bila nak pakai perkataan jom? Macam mana kita nak ajar perkataan jom tu maksud saya. Macam mana kita nak suruh dia guna jom? Bila ajak kita jom, dia ajak kita kan ajak dia selalu jom. Macam mana kita nak suruh dia juga guna jom tu ajak kita? Macam tu. So kita kena bagi tahu bila nak pakai benda tu. Bila nak guna jom tu. Macam tu lah. Okay, kisah dia. Alright, so kalau anak boleh sebut numbers, boleh sebut huruf, boleh buat bunyi, definitely dia boleh bercakap. Sebab sebut 1 tu adalah menyebut perkataan. 1 tu perkataan. 2 itu adalah perkataan. Cuma dia tak boleh digunakan untuk bersembang. Mana kita sembang mak kita, 1, 2, 3. A, B, C. Tu C, C, D, E. Contoh. Dia tak ada nak cerita, tak boleh. So maksudnya tukarkan benda tu, definitely dia boleh cakap. It just vocab yang dia patut ada tu je yang tak tepat. Vocab untuk bersembang tu tak ada. Right? Tinggikan intonasi. Intonasi ni dia bergantung kepada keperluan dan usia anak. Intonasi tu dia menarik perhatian dan membuatkan anak lebih berminat, tu je. So depends on kita punya anak-anak. Ada anak-anak yang memerlukan intonasi yang lebih tinggi, ada anak-anak memang intonasi tu sebenarnya satu benda yang kita nak bantu anak supaya attract ataupun tertarik nak dengar apa yang kita cakap. Contohlah, sebenarnya even kita bercakap dengan orang dewasa, kita ada intonasi bila kita nak menekan sesuatu. Contoh saya kata macam ni okay, hari ni saya nak bagi 3 perkara, 3 benda penting. Kan nampak saya tukar intonasi. Saya tak adalah okay, hari ni saya nak bagi 3 perkara penting yang saya nak bagi tahu pada anda. So 3 perkara penting ni adalah so dia monoton, dia tak ada stress tau kat situ. So kalau saya nak anda ingat sesuatu, saya akan stresskan kata tau. Itu fungsi intonasi. So dengan anak-anak pun sama. Sometimes kita bercakap dengan dia banyak, tapi ada tak benda-benda yang kita nak dia dapat pada masa tu. So kita bagi penekanan kepada perkataan yang kita tengah ajar dia tu, yang kita nak dia dapat pada masa tu. Simpan lah, dia nak simpan barang, panjang kan. Kita nak simpan mainan, panjang. Tapi kita nak dia dapat mungkin perkataan simpan contohnya. Kita simpan mainan, simpan. Kita simpan. Adik simpan mainan, kita simpan. The vocab yang saya, nampak tak saya highlight perkataan apa menggunakan intonasi dan ulangan. Sebab saya nak dia dapat perkataan tu sekarang ni. Dia macam tu. Okay, itu fungsi dia. Right, so itu yang pertama, input.
Yang kedua, yang ini pun salah satu penting juga. Bukan salah satu penting, memang penting. Okay, so untuk kita secara general kena faham macam ni. Untuk kita untuk kita terror sesuatu kemahiran kan. Contohlah anda pergi memasak, anda pergi belajar kemahiran, nama kemahiran bercakap ni satu kemahiran tau. Dia bukannya tiba-tiba muncul dia bukan tiba-tiba muncul, tak. Dia kena dipelajari dan dilatih. Sama macam kemahiran memasak, sama macam kemahiran menjahit, sama macam kemahiran membaiki kenderaan, kemahiran mekanik, kemahiran, nama dia kemahiran. So kalau nama dia kemahiran, kena ingat dia perlu dilatih, perlu dipelajari dan dilatih. Sama juga dengan bercakap. So that's why jangan ingat makan ubat terus boleh bercakap, bukan kena latih. Nak makan tapi latihan kena buat, tu je. Okay. Nanti ada orang marah saya pula yang jual suplemen tu. Okay. Saya bukan tak bagi, nak makan tapi skill memerlukan latihan. Okay. Kemahiran memerlukan latihan. Sama dengan bercakap, perlukan latihan. So bila kita dah bagi input dekat dia, kita kena yang kedua, apa yang mereka perlu adalah peluang untuk guna. Opportunity, bahasa orang putih dia. Okay. Opportunity, peluang untuk dia praktis. Peluang untuk dia praktis. Contohlah contoh macam ni siapa, saya yakin dekat dalam ni ramai yang pergi, mungkin ada pergi universiti, mungkin ada pergi college, pergi belajar somewhere. Okay, so contoh anda pergi belajar contoh anda masuk universiti ataupun masuk college, tak kisahlah kat mana masuknya. So dalam kat situ kan kita banyak belajar teori, betul tak? Macam contoh saya ambil speech dulu, saya belajar teori tentang perkembangan bahasa. Saya belajar teori tentang macam mana kita nak kenal pasti, macam kalau dengar orang bercakap tu saya boleh detect, suara dia okey ke tak, sebutan dia okey ke tak, boleh detect. So apa nama saya belajar dari sudut teori, dari sudut macam tu saya belajar anatomy. Maksudnya belajar anatomy ni, masa lapuk otot apa kat sini, apa nama otot-otot ni. So itu teori. Saya belajar semua benda tu. Tapi kalau kata saya nak terror sebagai terapi, saya kena praktis. Saya tak boleh tiba-tiba keluar universiti, tiba-tiba jadi seorang speech terapi yang sangat terror. Memang tak. Memang tak terror langsung nak ceritanya. Keluar universiti tu pun tak terror langsung pun buat terapi. Nak cerita. Tapi kena praktis. Praktis tu maksudnya kena banyak kali. Buat skill tu berkali-kali. Jumpa macam-macam jenis masalah anak lain. Dan tengok, observe, belajar, tambah lagi ilmu macam tu. Sama juga dengan anak-anak yang kita nak ajar kemahiran untuk bercakap dan bersembang ni. Yang pertama kena bagi input. Input tadi apa? Perkataan-perkataan yang tadi itulah. Kan apa benda ni, maksud dia apa, ini nama dia apa, benda ni nama apa, perbuatan ni nama apa. Kita kena cerita-cerita tu. Yang kedua peluang ataupun opportunity. Peluang ni nama dia praktikal. Dah belajar teori kena praktikal kan. Vocab tadi tu macam teori lah. Sekarang praktikal ni macam mana? Yang kedua praktikal ataupun opportunity ni adalah kita bagi peluang untuk anak tu cuba menggunakan dia punya bahasa. So macam mana kita nak bagi peluang ke anak tu menggunakan bahasa dia? Dia contoh macam ni. Kita nak anak tu supaya dia minta sesuatu dekat kita, betul tak? Dia belajar cuba minta sesuatu. Dia bukan ada perkataan terus boleh cakap buat ayat panjang terus, tak ada. Dia kena belajar, dia kena praktis. Nak untuk buat ayat macam mana pun dia kena praktis. Okay, so kita nak suruh anak tu minta sesuatu daripada kita. Tapi just imagine kita tak menyediakan peluang untuk dia minta sebab kita prepare everything untuk dia. Contoh time nak makan, okay, timing tepat makan, kita sedia semua ada. Pinggan, mangkuk, cawan sudu, semua ada. Kita suap. Tak payah minta, memang zap masuk. Macam duduk diam pun boleh dapat makan kenyang. Maksudnya peluang tu tak ada. Dia tak perlu minta pun untuk dia nak dapat makan tadi. Dia tak perlu minta pun kat kita. Benda tu memang always tersedia untuk dia. So dia tak ada peluang nak guna. Tu maksud saya peluang. Ataupun always available. Kan mainan dia always available untuk dia akses sendiri. Tu dia ambil sendiri. Tak perlu minta tolong kita pun. Kan. So jadi peluang tu tak ada. And even tak praktis, kalau tak praktis tu lagilah. Dia hanya dengar, mungkin kalau katalah let's say anak tadi tu kata mungkin kita jarang berinteraksi dengan dia, mungkin dia susah nak tak banyak praktis yang dia boleh buat. Sebab nak praktis kena bercakap dengan orang kan, bukan boleh cakap seorang-seorang. Kena praktis berkomunikasi dengan orang. Jadi dia perlukan orang duduk sama-sama dan bercakap dengan dia. Tunjuk dia apa, macam mana nak cakap, apa perkataan yang perlu digunakan. Tu opportunity. So that's why sebab tu saya kata it's okay untuk environment kita tak perlu nak perfect pun. Macam time makan kan, anda boleh time makan mungkin boleh buat ada benda yang tak ada yang dia kena minta. Yang dia perasan cawan tak ada, nak minum air cawan tak ada.
Mana cawan tak ada. Minum air apa yang tak ada. So dia perasan benda tu tak ada. So dia cuba mungkin nak menggunakan perkataan tu untuk that situation tu peluang. Yang satu lagi, bila kita tentang praktis, memang kita kena selalu berbual dengan dia dan tunggu dia untuk respon balik. Bukan kita je bercakap tanpa henti tapi kita tak tunggu untuk dia respon. Ini penting, waiting for responses. Contoh kalau kita tanya, adik adik ni simpan barang ni, contoh kita bagi arahan kan. Adik simpan barang ni, dia buat tak tahu je, anak tadi ni buat tak tahu, tak ambil, tak simpan pun. Tak apalah, mak simpan lah. Kita pula yang simpan. So kita tak memberi, kita tak bantu dia untuk praktis pun. Kita macam dah lah tak nak buat sudah. Kan, so sebenarnya kena bantu dia nak praktis tu macam mana. Memang simpan, kalau dia tak buat kita kena tolong untuk dia buatkan. Pegang tangan dia buatkan, simpan. Atau tu contoh. Ataupun bila nak praktis contoh bila kita tanya soalan. Kan, tanya soalan pun dia ada soalan-soalan yang kita tanya sebagai untuk kita meneruskan perbualan. Ada soalan kalau kita tanya dia akan membuatkan perbualan tu terhenti. Jadi kena hati-hati dengan soalan. Tapi itu saya tak ajar hari ni lah pasal soalan sebab dia banyak. Okay. Tapi saya personally, kalau kata anak tu masih baru nak belajar bercakap, vocab tak banyak kan, jangan banyak tanya soalan apa sahaja. Kan, ni apa, tu apa. Dia adalah, yang itu dia panggil sebagai conversation stopper. Anak tu tak boleh nak cerita lebih, dia hanya menjawab soalan kita je. Dia tak sembang pun, dia just jawab. Ni apa, cat? Ni? Ni, dia macam tu je. So bila kita nak bercerita lebih banyak sebenarnya, ataupun kita nak anak tu supaya dia boleh cakap perkataan-perkataan yang selain kita tanya apa tadi tu. Yang ini maksudnya saya lebih suka menggunakan soalan yes or no, ya ke tidak, ya ke tak. Ya ke tak tu tak adalah yang ni. Contoh selalu kalau bahasa Melayu dia guna perkataan ke. Yang ni ke? Adik nak makan ke? Makan Makan ke? Soalan ke, tapi jawapan yang kita nak makan tu. Sebab kalau kita sebut makan ke, kita nak dia jawab tu ke tu, perkataan makan tadi tu. Kita dah bagi jawapan kat situ sebenarnya. Dia lebih mudah untuk dia jawab walaupun kadang-kadang dia tak faham pun soalan tu. Nak minum air. Minum ke? Nak minum. Minum ke ataupun tu biasa saya pakai. Masa tak adalah tanya ni apa? Tunjuk jawapan, tak ada. Minum adik nak minum Mak minum? Dah nak minum minum ke? Minum Tu soalan tau. Soalan macam tu kita menggalakkan dia untuk jawab. Jawab perbuatan tu. Nama perbuatan tu. Sebab kalau nama perbuatan tu macam mana lagi kita nak suruh jawab kalau kita tak tanya macam tu. Kan tak kita tanya Mama tengah buat apa ni? Cuba cakap Mama tengah buat apa ni? Dia macam tak natural yes no questions tu adalah question yang paling mudah kalau anda nak tanya soalan, berguna yes no question untuk kita prompt more answer daripada anak tu. Okay, peluang kena bagi. Kena pandai lah, anda kena pandai olah situasi, olah environment dalam rumah, olah sesuatu yang familiar tu supaya anak tu bagi some respon dekat kita. Yang penting dia bagi some respon, benda yang tak ada ke, benda hilang ke, dia cari tak jumpa, yang dia terpaksa minta tolong kita ke, yang itu untuk dia praktis. Apa perkataan dia nak pakai pada that situation. Kan kalau tengah cari barang tak jumpa, kita sengaja sorok contohnya, sengaja. Tapi janganlah setiap hari sorok barang dia nanti marah pula. Tapi buatlah sekali-sekala, kadang-kadang tu boleh buat, nak prepare that opportunity. So maksudnya mungkin barang yang dia suka tu kita just sorokkan. Kan, and then mungkin dia cari barang tu, kan dia akan boleh ajar perkataan mana, apa perkataan nak digunakan masa cari barang tu. Dia pun macam dia cari, adik barang tak ada, hilang. So itu the words yang nanti later on kalau dia tak jumpa barang, dia akan cakap kat kita benda tu, tak ada, hilang. Mana tu? Manakah? Manakah? Kan tak ada. Manakah? So dia dapat manakah tak ada tu sebab kita dah gunakan on that situation. So let's say lah nanti di kemudian hari ada lagi situasi yang sama berlaku which is the situasi tu kita nak mencari barang, so mungkin dia akan guna mana, tak ada. Mungkin dia guna perkataan, so kita boleh faham, dia tengah mencari sesuatu dan dia tengah practice words itu on that situation. Mungkin tak tepat, tak apa, yang penting dia practice. Okay. Okay, mungkin ada yang nak tahu juga gadget, TV, adakah benda tu menyebabkan anak delay? Jangan salahkan benda itu, salahkan input yang kurang.
Okay. Benda itu adalah gangguan lah. Of course dia mengganggu anak tu untuk fokus pada main kita, dan of course juga sebenarnya itu paling mudah untuk kita kurang bagi input pada anak. Yang pertama tadi input kan. So kalau anak tu tengok TV, kalau anak tu main gadget sekalipun, kalau kita jenis yang suka bagi input pada anak, main dengan anak, bagi input everyday, bercakap dengan dia, dan saya rasa tak ada isu kat situ. Tapi isunya adalah bila anak tu bersama dengan gadget dia, bersama dengan TV dia, bersama tu dia kurang mendapat input daripada manusia. Maksud saya input daripada manusia, nama-nama perbuatan tu siapa nak ajar? Ada TV ajar dia. Ada TV ajar dia ni, letak macam ni, ambil macam ni, nama maksud tu tak ada. TV tak ada ajar. So bukan salah TV, bukan salah gadget, salahnya adalah input orang sekeliling tak bagi input kat dia. Okay, nak bagi tengok TV, tengoklah. Tengok phone, tengoklah. Tapi input kena bagi. Input tu kena daripada siapa? Daripada kita, daripada manusia, daripada orang sekeliling dia. Sebab input daripada manusia inilah yang nanti dia akan dapat dan akan guna untuk bercakap balik dengan manusia. Kalau input daripada gadget, dia tak cakap, sebab itu bukan one way, dia just one way. Dia bukan two way. Dia just one way. Bukan boleh sebut tapi tak boleh nak sembang. Dia tak boleh nak reply balik. Dia tak boleh, even tak boleh practice pun. Okay. Boleh tengok TV sama-sama, lepas tu cakap apa yang jadi, itu adalah input. Benda itu, TV, gadget itu adalah objek komunikasi kita. Maksudnya subjek, apa benda yang kita nak sembangkan dengan dia. Mestilah kita sembang tentang apa yang dia minat. Jadi mungkin tengah tengok cerita yang dia minat, kita bersembang pasal cerita tu. Dia jatuh, dia buat apa, dia buat ini. Itu adalah input. Kita tengah bagi input tu, benda tu jatuh, benda tu dia jadi, dia lari. Itu input. Maksudnya kita bagi input. Yang tak ada input tu, bila dia tengok seorang kan macam tu, dia pun tak faham. Dia suka sebab benda tu mungkin bergerak, ada muzik, ada bunyi, tapi dia pun tak faham sepatah habuk pun benda yang dalam TV tu cakap. Macam kita tengok cerita Sepanyol lah. Kan? Cerita Sepanyol, kalau tak ada subtitle, kita tengoklah apa yang jadi kat tu, bom, gedebung-gedebam, racing kereta ke, tapi apa benda kau cakap dengan kawan kau tu aku pun tak faham. Dan kita pun takkan boleh cakap Sepanyol lepas tu. Macam tu. Alright. So input kena bagi. Bagi input. Berat ke, ringan ke, mulut tak kisah. Janji bagi input. Input. Bagi sebanyak mungkin. Yang kedua, bagi opportunity. Okay. Dan jangan suruh anak repeat setiap kali kita cakap. Itu penting. Bukan kita cakap, adik, ball. Adik ni apa? Ball. Ni ball. Lepas tu bila anak tak sebut balik, kita mulalah kita kecewa. Jangan macam tu. Bagi je. Bagi sebanyak mungkin. Kalau anak repeat balik, kita kena repeat balik after dia. Bukan suruh dia repeat balik. Contoh kan, kalau kita katakan buka, contoh kita buka bekas yang buka plastik. Apa tu? Biskut ke kan. Contoh nak buka, mama buka biskut. Buka. Mungkin anak tu tiba-tiba dia tiru. Kak, contohnya. Buka. Mama tengah buka. That's it. You tak perlu, apa dia adik tadi? Mama tengah buat apa ni? Buat apa ni? Kita suruh dia repeat balik. Lepas dia sebut tu, jangan buat macam tu. Yang kena repeat balik tu adalah kita. Jadikan benda tu natural, tapi kita nak repetition tu. Okay, kalau kita kata, Kak, buka. Mama buka. That's it. Tak perlu suruh dah. Kalau suruh, definitely dia tak akan repeat balik. Repeat balik. Lepas tu kecewa kan, kita kecewa sebab dia tak repeat balik. Alright, so itu adalah cara-cara lah, tu lebih kepada teknik cara nak bercakap. Okay, so yang kedua peluang tadi dapat peluang tu, panjang membebel tu tak tahu dapat ke tak. Betul, tak semestinya anak repeat pada kita masa kita cakap tu. Dia tak semestinya, nanti tiba-tiba dia cakap sendiri sebab kita selalu ulang benda tu. Tak semestinya, dia memang bukan, even kalau anak tak delay pun dia tak akan repeat semua benda yang kita cakap. Kena ingat tu. Kalau anak tak delay pun dia ada ulang tapi bukan semua. Dia ulang tapi bukan semua. Tak ada time yang dia memang tak nak ulang pun. Alright. Boleh dapat, ada satu lagi saya nak bagi. Panjang aku membebel ni tak tahu dapat ke tak. Ke berapa lah perempuan ni membebel tak faham satu abu. Kan? Okay lah, kena kurangkan membebel ini. Okay, so nombor 3. Nombor 3, anak-anak kebanyakan anak-anak yang mengalami kelewatan ni lambat bercakap. Okay, tak kisahlah apa sebab dia. Tak kisah apa sebab dia. Tapi biasanya anak-anak macam ni dia perlukan masa.
Okay. Dia perlukan masa. Masa apa? Yang pertama, masa untuk dia menggunakan. Dia kena ada masa tu. Kadang anak perlukan masa tau untuk dapat. Sebab ada setengah anak, kita ulang sekali dua dia dah dapat. Ada setengah anak, sekali dua tak dapat lagi. Memang kena sebulan ulang perkataan yang sama baru dapat. Setiap kali tu kita, macam contohlah kata perkataan buka, saya kata buka kan. Kita setiap kali buka pintu kita cakap buka. Setiap kali buka bekas tu kita bagi tahu dia, mama buka pintu setiap hari main buka pintu, buka tutup pintu, saya cakap buka tu. Tapi ada setengah tu memerlukan berminggu-minggu untuk just dapat the words buka tu je. Ada anak yang okey sekali dua kita buat dia dah dapat. Itu perbezaan dia. So anak yang sometimes kebanyakan anak yang delay ini kan ketakir. Anak yang delay ini dia perlukan masa. Dia perlukan masa untuk dia absorb, untuk dia ingat, untuk dia faham. So sometimes kita juga kena bagi masa dekat dia. That's why, sebab itulah selalu saya kata kita kena lebih luangkan masa dengan anak ni. Sebab dia perlukan masa untuk absorb. Of course kita kena lebih masa untuk memberi. Iaitu on kita punya effort lah. That's why kalau maksudnya mungkin ada yang rasa kalau dulu dengan kakak dulu sama je cakap macam sama je dengan adik, tapi kenapa adik ni tak dapat? Dia tanya macam tu. Adik kakak abang yang lain okey je. Tanpa yang ni pula macam ni. Kenapa tu ciptaan Tuhan, jangan tanya saya. Tapi kalau tiba-tiba orang tanya pandai pula cakap, setiap anak-anak kan berbeza. Reti pula cakap yang ayat tu kan. Saya katakan setiap anak-anak tu kan berbeza. So sama dalam family kita sendiri pun sebenarnya kalau kita tengok di kalangan adik-beradik kita sendiri kan, bukan nak kata apa tapi dia ada perbezaan. Perbezaan kadang-kadang dari segi IQ pun ada beza. Kadang-kadang macam contoh saya cerita, kakak saya pandai. Dia best student masa belajar dulu, best student. Saya memang tak. Saya anak-anak yang malas belajar tu saya. Okay, tapi jangan ikut saya lah. Alright. Tapi kakak saya pandai. Kakak sulung saya pandai. Dia memang excellent student. Masa sekolah rendah, sekolah menengah dia adalah maksudnya pelajar-pelajar yang biasanya akan dapat nombor 1, nombor 2 dia. Tapi saya tak, saya memang corot. Saya memang kalau periksa tu, kalau awal-awal sekolah rendah tu memang tak ada je lah dapat nombor 1. Memang cukup-cukup makan je lah. Kan, hadiah tiap-tiap tahun dapat hadiah. Tapi hadiah kedatangan penuh je. Yang lain tak ada. Tapi it's okay. Maksudnya everybody ada dia punya pace belajar dia. Mungkin dia lambat pick up. Mungkin dia jenis yang macam lain. Sebab saya jenis praktikal. Kan saya kalau buat teori saya boleh macam tak adalah susah sangat bagi saya nak hafal. Tapi saya lebih suka praktikal. Saya lebih suka buat. Saya jenis belajar yang macam tu. So kalau benda tu tak make sense kat saya memang whatever. Saya tak nak ambil tahu macam tu. So itu mungkin masa saya belajar dulu saya macam tu. Jadi that's why macam belajar kat sekolah, cikgu ajar benda gedang-gedang. Saya rasa benda tu just tak penting pun benda lah kan. Saya lebih suka main. Jadi berbeza. Bukan nak kata tak pandai tau. It just the different way of learning. Bukan the different way of learning. Kan? Sama juga dengan anak-anak kita ni. Mungkin ada satu dia perlukan lebih masa, perlukan lebih ulangan untuk dia dapat. Sebab dia macam nampak berbeza sikit. So, so maksudnya just bagi je lebih. Kalau dia perlukan lebih masa, kita kena bagi lebih masa juga dengan dia. Kita kena spend more time dengan dia. Sebab dia perlukan lebih. Ada anak yang suka perhatian, ada anak yang tak kan, betul tak? So lain tau, ada anak yang senang diuruskan, ada anak yang susah diuruskan. Behavior dia, tantrum dia banyak contohnya. Ada yang macam tak ada pun mengamuk. Kan, just kita kena explore macam mana anak tu belajar sebenarnya. Kita kena explore the way, apa yang dia minat, macam mana cara anak kita ni belajar. Mungkin berbeza tu tak sama. Kan anak yang ni auditory, yang ni visual. Kan ada anak ni jenis hands on. So dia ada perbezaan kat situ. So kita tak boleh expect kita treat the same way. Ulang-ulang cakap dengan anak. So tak apa, dia macam ulang-ulang tu biasa tau. Tapi cara mengulang tu kadang-kadang kena ada cara yang betul tau. Nanti saya kena tunjuk kot cara ulang kan. Dia ada cara ulang tau yang kita rasa mengulang, kita ulang perkataan tapi dia bukan ulang yang cara yang tak natural lah. Okay. Kan betul lah. Anak SPJ lebih kreatif daripada yang kita nampak kat dia lebih kreatif. Mungkin dia jenis yang dia boleh bina something yang kita tengok cara dia mungkin lebih kreatif. Berbanding anak yang lain mungkin banyak bercakap tapi dia tak adalah membina macam tu. So berbeza. Bukan kata dua-dua tak pandai, tak. Dua-dua ada dia own kepandaian tersendiri. Setiap orang kan ada kepandaian sendiri. Even kita orang dewasa pun sama.
Saya ada benda saya memang tak reti nak buat, tapi ada orang lain sangat terror buat benda tu. So that's why that's what apa yang membuatkan kita manusia ini macam-macam. Apa yang menjadikan kita dunia sekarang macam tu sebabkan kemahiran setiap orang tu macam-macam. Kalau semua orang sama, tak best lah kan. Mesti ada orang ni terror kat sini, ada orang ni terror kat sini. So dia build up benda ni. Saya memang tak reti nak buat bangunan. So dia ada orang yang memang reti melukis bangunan tu. Contoh kan. So that apa yang membuatkan dunia ni jadi berwarna-warni dan macam-macam yang kita boleh cipta dengan perbezaan setiap orang tu, intelligence setiap orang. Tapi kita kena asah lah benda tu. Benda tu dia tak datang sendiri. Kena asah, kena practice, kena berlatih, kena give time untuk belajar, kena bagi input yang betul. Sama dengan bercakap ni pun sama. Alright? Okay, so tu 3. Input, peluang untuk guna dan juga masa. Yang seterusnya saya tak cerita tentang equipment ke apa. Memang kan equipment pun ada, bagi saya equipment mainan, contoh toys. Equipment tu kalau yang mampu beli, nak belilah, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak mampu, dia bukan satu keperluan wajib. Dia bukan satu keperluan. Tak ada toys pun you boleh ajar nak bercakap. Tak payah beli toys pun boleh. Cuma sekarang kadang-kadang susah nak main kat luar, jadi kita beli toys. Kan? So, dia bukan satu kewajipan lah macam kita. Contohlah saya zaman kecil-kecil saya tak pernah ada toys. Tapi mainan saya apa? Mainan saya outdoor. Korek tanah kat luar, main lari-lari kejar-kejar kat luar. Tapi sebab mungkin environment senang nak buat pada masa tu. Tapi untuk anak-anak sekarang yang lebih banyak berada di rumah, so kita rasa toys tu kita kena bagi just untuk memenuhi keperluan dia untuk bermain. Yalah. Tapi kalau let's say toys tak ada, banyak benda kan boleh main. Periuk beranga kat dapur. Tapi periuk mahal tu kan, kan. That's why kalau anak-anak kecil tak payah beli mahal. Periuk tu yang kemek, yang kita rasa kalau kemek pun tak apalah, tak adalah sakit hati sangat. Cawan plastik. Saya minum cawan plastik je. Sebab nanti anak saya minum nanti jatuh lah apalah. So tak adalah pakai cawan mahal. Kan. Kita tahu benda tu akan jatuh semua. So tapi kita nak bagi dia untuk menggunakan benda tu dan bagi pedahan dan jadikan benda tu sebagai dia punya toys. So it depends, nak beli, kalau tak ada duit nak beli pun, tak ada kemampuan nak beli, boleh guna anything kat rumah. Yang penting input bahasa. Yang penting input bahasa tadi tu. Okay. Jadi saya kata keperluan apa yang mereka perlukan toys, tak ada. Dia bukan keperluan wajib. Nak beli, nak ada kemampuan nak beli. Kalau tak mampu guna je apa yang ada. Okay. Ni contoh equipment lain. Kalau kata nak beli trampolin ke apa, dia bukan keperluan wajib pun. Ada kemampuan nak beli. Tak ada kemampuan guna je apa yang ada. Tapi kita boleh bagi the same rangsangan as benda tu. It just macam memudahkan je lah kan. Kan betul. Kadang-kadang ada mainan pun dia nak main juga. Kita punya penyapu kita, penyodok kita, pinggan mangkuk kita, dia nak main juga kita punya. So it's okay. Itu cara anak bermain. Dia suka explore. Dia tengok kita pakai, dia pun nak guna juga benda tu. Barang kat rumah. Definitely sebenarnya guna je barang kat rumah. Sebab itulah vocab yang kita nak kena dia. Yang dekat dengan dia, yang lebih mudah dia dapat dan lebih mudah nak praktis. Sebab benda tu memang available kat dalam rumah. Kalau benda tu terlalu fancy, yang kat luar pun kita susah nak jumpa. Kita ajar vocab tu kat dalam rumah. Tapi dekat luar pun kita tak jumpa benda tu. Contohnya kan. So bila masa nak praktis, nak sembang pasal benda tu. Contoh kita beli buku. Buku tu bercerita tentang apa? Contohlah funfair. Funfair pula. Kan contohlah buku tu bercerita pasal budak ni pergi funfair. Okey, boleh nak guna, tapi katalah kalau kita jenis yang memang selalu jumpa funfair, okey, boleh. Tapi kalau let's say funfair tu pun jarang jumpa, yang memang rasanya sampai besar pun memang tak tahulah berapa kali je pergi funfair. So it's not, kita panggil vocab tu bukan vocab yang penting untuk dia dapat dulu. Nak dapat boleh, tapi bukan vocab yang penting pun untuk dia dapat dulu, because sebab dia nak praktis benda vocab tu bila. Tak boleh nak praktis sebab tak pernah jumpa pun the same situation rasa yang boleh menggunakan that vocab. Alright? Okay. So dapat sesuatu daripada perkongsian saya hari ni. Daripada bebelan yang banyak sangat. Dah lama tak membebel. Tagih. Nanti saya kurangkan membebel. Bahasa alien kena bagi vocab.
input kurang. Bahasa alien tu sebab input kurang. Macam kita cuba baca kat bahasa Perancis tapi tak ada vocab Perancis. Tirulah bunyi orang Perancis tu bercakap. Pergi kelas bahasa Perancis, nanti bolehlah cakap Perancis. So sama juga dengan anak yang cakap alien. Kan? Bunyi macam bahasa Melayu tapi bukan. So ajar dia bahasa Melayu. So maksudnya bagi input bahasa. Bagi input bahasa. Vocab kena tambah. Tambahkan vocab. Alright. Okay, so hopefully anda dapat sesuatu daripada perkongsian saya hari ni. Pelat tak apa, jangan risau. Anak baru bercakap memang pelat. Okay, macam belajar berjalan lah. Mula-mula kan jatuh bangun. So kalau bercakap pun sama, tergelincir lidah tu, tak tahu nak sebut macam mana. Okay, so it's okay. Pelat dia take time to improve. So kalau belajar bercakap mula-mula pelat, tak apa, abaikan je pelat tu. Yang penting vocab dia bertambah. Alright. Okay, so itu saja dari saya hari ni. So saya berharap anda dapat sesuatu. Nanti saya main bebel lagi. So sudi-sudilah dengan bebelan saya nanti. Okay, so hopefully anda akan terus berusaha bantu anak masing-masing. Okay, terus berusaha membantu anak masing-masing. Dan saya insyaAllah selagi saya ada daya, saya akan terus bersama dengan anda untuk kita sama-sama bantu anak-anak kita. Alright. Okay, itu saja dari saya. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye.